Okey. Seterusnya cuba lihat gambar ni dan fikir sekejap apa relevannya saya masukkan gambar ni dalam video kita kali ni berkenaan dengan teknologi management. Okey. Gambar ni adalah, apa yang ada dekat gambar ni adalah ayam dan juga telur. Okey. So ini selalu kita dengar pertanyaan ataupun persoalan, yang mana datang dulu, ayam dulu ke telur dulu? Okey, telur tu datang daripada ayam, telur tu daripada ayam dan ayam tu daripada telur. Jadi yang mana satu dulu? Okey. Sebenarnya analogi ni saya pernah gunakan untuk saya ajar kursus manufacturing process teknologi. Okay. Jadi maksud yang saya nak bagi tahu kat sini adalah berkaitan antara teknologi dengan manufacturing ataupun proses lah. Okay, kita nak cakap manufacturing tu yang menyebabkan teknologi berubah ataupun teknologi yang menyebabkan manufacturing tu berubah. Sebenarnya dia saling berkait dan dia adalah dia jalan seiring sebenarnya. Okay. Manufacturing daripada konvensional dia akan sentiasa berubah. Okay, dia akan lagi moden. Okay, contohnya sebelum ni semua manual. Lepas tu dengan adanya teknologi sikit, kita ada knowledge berkenaan teknologi ni, kita improve. Okay, so teknologi tu yang menyebabkan manufacturing tu improve dari segi daripada manual kepada semi auto, daripada semi auto kepada auto contohnya. Dan dalam masa yang sama, teknologi itu juga adalah hasil daripada manufacturing. Okay. Contohnya mesin tu sendiri, kita nak buat mesin yang automatic, kita perlukan manufacturing process. Jadi dekat sini perkaitan antara manufacturing dengan teknologi, saya analogikan kepada ayam dan telur ni. Maksudnya tak payah bergaduh. Memang teknologi dan manufacturing dan proses dia akan berjalan seiring. So di mana kita ada teknologi yang baru, kita cuba apply, improve. Dan kalau ada improvement lagi, kita improve, dapat teknologi baru. Dan kita jumpa teknologi baru lagi, benda ni akan sentiasa evolve. Okay, sentiasa evolve, dia akan bergantunglah kepada keadaan sekeliling. Bergantung kepada keperluan semasa. Okay. Keperluan semasa tu dia nak yang macam mana. Jadi human knowledge ni dia akan cuba dapatkan apa lagi benda ataupun proses ataupun method yang baru yang boleh digunakan untuk meet keperluan tu. Okay. Untuk kita capailah keperluan surrounding kita ataupun environment sekeliling kita. Alright. Jadi kalau kita boleh kaitkan role of teknologi ni, macam saya dah banyak cerita tadilah, okay, dari segi kalau dalam organisasi kita nak achieve objektif, jadi yang mana knowledge yang ada dalam sesebuah, okay, sekarang kita kecilkan skop kepada satu organisasi, dia ada objektif yang nak dicapai, dalam organisasi itu akan ada different types of knowledge daripada different type of people, dia akan combinekan dan daripada situ, hasil daripada situ akan wujudlah satu teknologi baru. Okay, teknologi baru tu digunakan untuk add value kepada company lah, dari segi mungkin bagi profit, okay, bagi benefit lain ataupun okay, yang profit tadi wealth tu lah, dan juga finally dia boleh dijadikan sebagai satu tool ataupun satu stage of improvement in standards of living. Dan bila kita pergi ke peringkat global, sebenarnya dia adalah satu success factor lah dalam kalau global economy, competition dari segi ekonomi sebenarnya berkait juga dengan teknologi. Okay, teknologi dia merangkumi semua aspek of life. Okay, jadi bila kita tahu kepentingan teknologi ni, kita tahulah bahawa sebenarnya teknologi ni memang dah lama wujud, cuma apa yang kita kena buat sekarang adalah kita kena manage teknologi ni.
Okay, kenapa kita kena manage teknologi? Sebab sebenarnya semua benda ni perlu diuruskan, perlu di-manage. Okay, contohnya, you akan, lepas ni kita akan jumpa macam-macam term management. Okay, dari segi kalau management of people tu dah biasa. Okay, management of information, management of knowledge, management of change. Okay, semua benda kita kena manage. Okay, sebab kita nak make sure semua perkara dia sumber tu kita boleh gunakan sepenuhnya dan dia boleh memberi benefit yang sepatutnya. Okay, jadi itulah pentingnya management of teknologi. Jadi management of teknologi ni adalah kita manage teknologi throughout teknologi life cycle. Macam mana kita nak manage? Kita nak manage tu adalah prosesnya adalah kita dari segi planning, organizing, coordinating and also controlling. Okay, apa dia teknologi life cycle? Teknologi life cycle ni adalah okay, macam kita belajar product life cycle, semua benda ada life cycle dia. Jadi untuk teknologi pun sama, dia ada life cycle. Maksudnya dia ada dalam satu cycle of produk tu, dia ada tempoh tertentu. Sama juga dengan teknologi. Okay, so teknologi pun dia ada tempoh dia. Okay, contoh kalau tengok contoh yang saya bagi tadi, kalau kata handphone. Okay, tempoh daripada evolution daripada handphone yang biasa kepada smartphone berapa lama? So kita boleh katakan relatively teknologi life cycle untuk handphone ni sangat cepat lah compare dengan, okay, contohnya kita compare dengan pembelajaran online tadi. Okay, pembelajaran online kita dah lama konvensional pergi kelas secara face to face apa semua, tapi dia baru je berubah kepada sekarang online class, dan dia punya stage tu berlaku dalam beberapa tahun, in years. Tapi kalau teknologi berkaitan handphone, dia berlaku in months. Okay, dalam beberapa bulan je kita tengok dah keluar model baru. Kita tengok beberapa bulan je dah keluar teknologi baru berkenaan handphone. So setiap teknologi ni dia ada dia punya tempoh dia lah, life cycle dia tu dah ada tempoh dia. Jadi kat situlah kita selaku contohnya dalam organisasi tu kita kena manage benda tu. Kenapa? Okay, kita tengok dulu dia punya life cycle dia dari segi first kali daripada creation of technology lah. First create teknologi, monitoring, assessment, transfer, acceptance, utilization, maturity and juga decline. Okay, ini dia punya stage of life untuk teknologi. Kita create. Lepas dah create tu, kita kena monitor dan juga buat assessment. Teknologi ni okey kita okey. Lepas tu transfer. Dah okey, kita transfer lah teknologi ni kepada yang mana memerlukan. Then kat sini dah berlakunya transfer of knowledge, transfer of skill, then acceptance. Okay, acceptance ni by public. Okay, dia dah terima dah teknologi macam ni, then dah utilize, dah guna dalam satu tempoh masa berapa lama. Kat sini lah yang menentukan berapa lama dia akan mature teknologi tu, dan sampai satu masa dia akan decline. Okay, lepas tu wujud lagi teknologi baru. So cycle ni dia akan sentiasa berubah. Okay, jadi tugas kita untuk manage teknologi ni, okay, kita kena plan dari segi bila kita nak create teknologi baru ni, then organize dari segi assessment dia, dari segi nak transfer macam mana, and then coordinate untuk utilization dan control. Okay, kat sini. So ini semua kita kena manage. Okay, kalau tak manage, dia akan berlaku itulah sebelum tak sampai lagi kita ke peringkat utilization contohnya, kita baru nak promote teknologi yang terbaru tu, tiba-tiba ada lagi teknologi lain daripada kompetitor yang wujud, dia dah cantas kita kat sini. So kat sinilah perlunya ada MOT ni lah, Management of Technology. Okay, jadi MOT ni sebenarnya adalah dari segi kefahaman, dari segi maknanya adalah interdisciplinary field that integrates science, engineering and management knowledge and practice. Okay, management of technology refers to the design and use of the means needed within organizations to achieve economic and social objectives
through technological innovation. Then enhancement of economic prosperity for countries, industries and business depends upon the effective MOT. Jadi kalau sesuatu industri itu ataupun sesuatu organisation dia berjaya manage teknologi dengan bagus, dan itu dah akan menentukan sama ada dia boleh dapat benefit yang optimum tak ataupun maksimum daripada teknologi itu. Kalau tak, mungkin dia akan lagi memburukkan keadaan. Okay. Jadi itu semua bergantung kepada macam mana kita manage teknologi. Alright. So bila sesuatu organisasi tu dia apply MOT dalam organisasi dia, okay, dia sepatutnya boleh membantu organisasi untuk menjawab soalan-soalan lah. Okay, contohnya macam mana teknologi ni kita boleh buat teknologi baru. Contoh kita nak buat teknologi baru, macam mana cara dia. Okay, contoh tadilah kita akan integrate science, engineering dan bidang-bidang yang berkaitan. Okay, dia multidisciplinary, yang mana bila dapat daripada input daripada pelbagai bidang ni yang akan mewujudkan ni adalah teknologi yang terbaru. Dan macam mana teknologi ni boleh kita integratekan dengan business strategy untuk dapatkan advantage, benefit, profit. Dan juga kita sebenarnya bila kita dah plan tu, teknologi tu sebenarnya dia dah ada, dia punya, kita dah plan dia akan decline ataupun retire bila. Okay. Contohnya contohnya sebelum ni teknologi, katalah contohnya electrical appliances. Okay. Ada contohlah, kalau saya boleh bagi contoh, peti ais. Okay, peti ais dulu waktu zaman saya kecil-kecil dulu, dia sangat tahan lama. Okay, mungkin 20 tahun. Okay, peti ais tu waktu 70-an sampai sekarang masih ada, 80-an tu sampai sekarang masih okey, masih functional, dari segi functional dia okey. Okay, sebab tu waktu tu masih belum ada kesedaran tentang kepentingan manage teknologi ataupun teknologi life cycle. So orang akan buat teknologi peti ais tu, memang dia akan design ataupun manufacture untuk dapatkan kualiti yang bagus lah, untuk meet customer demand. Tapi compare dengan teknologi peti ais yang sekarang, okay, dia cuma mungkin boleh bertahan less than 5 years, okay, ataupun mungkin less than 10 years lah. Jadi sebab kita dah sebenarnya untuk organisasi tu dia dah plan dah, untuk certain business tu dia dah plan dah, teknologi ni dia akan habis bila, mungkin benda ni boleh bertahan 3 tahun je. Okay, so dia akan design benda tu untuk 3 tahun, dan lepas 3 tahun dia come out dengan another technology. So daripada situlah company tu ataupun organisasi tu dia boleh gain benefit, advantage dari segi bisnes lah. Ini saya cakap dari segi bisnes lah. Okay, jadi setiap bisnes tu dia ada dia punya strategi dan juga kepentingan dia lah. Okay. Okay. Jadi last sekali saya nak sentuh berkenaan teknologi dan saya nak relatekan dengan ethics. Okay, memandangkan subjek kita, kursus kita adalah ethics. Jadi daripada awal tadi saya dah cerita kebaikan teknologi. Teknologi adalah boleh bantu kita untuk improve the way of life, dapatkan benefit, kita dapat gain profit dalam sesuatu bisnes. Okey, itu kebaikan teknologi. Memang teknologi ni memang perlu dan sangat bagus. Dan dia adalah sebenarnya salah satu tool sahaja. Teknologi ni is a tool, dan the way we use the tool determines the outcome. Okey, outcome dia bergantung kepada cara kita menggunakan tool tu lah, teknologi tu. Teknologi tu kalau kita gunakan dengan cara yang bagus, dia akan dapat outcome yang bagus. Tapi kena sedar juga sebenarnya dalam pada kita bercerita tentang kelebihan teknologi, kebagusan teknologi ni, dia akan ada dia punya dark side dia.
dark side dia bila cara kita guna, the way we use. Cara kita menggunakan teknologi tu secara tidak betul, tidak tepat dan tidak ethical, tidak etik dengan tidak beretika, jadilah kita akan dapat outcome yang tak bagus. Banyaklah kan contohnya. Tadi saya dah cerita kelebihan. Jadi saya nak pelajar-pelajar semua fikir di sebalik kelebihan ataupun benefit kebaikan teknologi ni, apakah contoh unethical use of teknologi yang ada di sekeliling kita. Cuba fikir, dapatkan idea, dan ini akan dijadikan satu exercise untuk attendance pada lesson kita kali ni lah. Jadi saya rasa untuk chapter ini dah habis. Itu sahaja saya nak kongsikan berkenaan dengan teknologi management. So dia sebenarnya tak terlalu teknikal, dia lebih kepada logik dan juga implementation lah. Itu yang saya cakap daripada awal tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Diharapkan semua pelajar dapat faham dan juga dapat knowledge yang barulah berkenaan teknologi. Jadi saya bersurai dulu untuk kali ini, dan kalau ada apa-apa soalan boleh terus contact saya melalui platform-platform yang kita dah sediakan. Terima kasih kerana mengikuti kelas, dan kita jumpa lagi lain kali.